Jepang. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang saya untuk turut berbahas mengenai pindaan ke atas undang-undang ini. Kalau kita lihat negara-negara baju, negara yang menjalankan demokrasi, sebagai contoh Korea, kita akan melihat apabila sesebuah kerajaan jatuh, kita melihat Perdana Menteri ataupun Presiden negara tersebut akan bergambar dengan baju penjara. Di mana ketika itu baru rakyat tahu, rupanya semasa mereka memerintah, mereka telah banyak melakukan kesalahan, ambil wang rakyat dan sebagainya. Itu permulaan mukadimah saya tentang penjara ni. Apa yang saya nak masukkan di sini ialah bahawa sabar lu. Yang saya nak katakan bahawa mereka yang melakukan kesalahan ini kadang-kala terlepas daripada hukuman penjara. Hanya kita tahu mereka melakukan kesalahan itu setelah mereka tidak ada kuasa lagi. Jadi itu yang saya nak tegaskan. Yang keduanya saya nak tegaskan bahawa apabila kita bercakap tentang penjara ini, kalau nak tu bangunlah tanya soalan. Jangan apa sorok-sorok. Yang Ahmad, mukadimah itu cukup setakat sebenarnya. Okey, itu dia tu. Yang keduanya saya ingin tegaskan bahawa apabila kita bercakap tentang pindaan ke atas akta penjara ini, saya rasa kerajaan juga perlu terlibat juga dengan studi, kajian. Adakah penjara ini satu-satunya hukuman yang telah berjaya mengurangkan kadar jenayah? Sebab apabila kita bercakap tentang penjara ini, kita bercakap tentang hukuman. Bila kita bercakap tentang hukuman pula, dia tujuannya mesti ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kadar jenayah. Jadi persoalannya, adakah kajian telah dibuat? Ataupun adakah studi telah dibuat secara mendalam keberkesanan hukuman penjara ini? Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau kita lihat banyak tulisan-tulisan yang dibuat di luar negara, malahan Akhbar Guardian pernah membuat satu survey. Surprisingly, dengan izin, apabila kebanyakan mereka yang menjadi ataupun yang pihak yang menjadi kerajaan itu merasakan bahawa penjara selama ini telah berjaya mengurangkan kadar jenayah. Jadi bila mereka membuat survey, didapati apa yang mereka rasakan itu sebenarnya tidak berlaku. Menunjukkan bahawa penjara itu bukanlah satu-satunya hukuman yang telah berjaya mengurangkan jenayah. Malahan, ada juga kajian menunjukkan bahawa hukuman penjara ini sebenarnya hukuman yang lebih. Walaupun peranan hukuman penjara inilah bersifat deterrent. Kalau kita lihat kalau bercakap tentang philosophy of sentencing, hukuman penjara ini, imprisonment ini, hukuman imprisonment ini berasaskan dua falsafah. Pertama, dia panggil incapacitation, iaitu untuk apabila orang melakukan jenayah, kita kurung mereka supaya mereka tidak melakukan jenayah lagi. Yang keduanya, atas dasar yang dipanggil filosofi dia panggil just deserts. Maknanya those who commit crime deserve to be punished. Itu dia punya filosofi dia. Tapi kalau saya ingin merujuk kepada satu kajian tulisan Profesor Stuart Henry, Dr. Stuart Henry, yang bertajuk on the effectiveness of prison as punishment. Makna dalam kajian yang dibuat oleh atau Stuart Henry ini, dia mengatakan bahawa hukuman penjara ini terbukti bukanlah hukuman yang telah berjaya mengurangkan kadar jenayah. Malahan dia mengatakan bahawa untuk nak menyelesaikan masalah jenayah ini, yang paling penting sekali adalah education, pendidikan. Jadi dia kata, sebab itulah sepatutnya kerajaan harus melebihkan peruntukan wang ini kepada education. Daripada kita menghabiskan
peruntukan kepada penjara ini. Seperti mana dikatakan oleh Jerlun tadi, apabila kita mengadakan hukuman penjara ini, hakikatnya kita telah membelanjakan wang yang begitu banyak. Kita ibaratnya kita telah membantu mereka secara percuma. Kalau dulu mungkin yang orang yang buat jenayah ini, dia mungkin nak makan besar, tapi bila pergi penjara dia dapat makan free. Jadi atas kos yang ditanggung oleh rakyat. Jadi sebab itulah untuk menghalang satu kejadian jenayah yang untuk menghalang jenayah ini, kajian dibuat menunjukkan education itu yang seharusnya diutamakan. Sebab itulah hatta kalau berkaitan dengan penjara itu pun mereka mencadangkan supaya penjara itu is designed in such a way supaya banduan-banduan ini di dalam penjara itu diutamakan untuk mendapatkan pendidikan. Ini yang saya nak ceritakan tentang kajian yang dibuat. Datuk Dipertua, antara pihak-pihak yang mengatakan kenapakah hukuman penjara ini adalah hukuman yang tidak adil, kerana dia bukan sahaja menghukum orang yang buat jenayah. Sebab apabila kita memenjarakan seorang bapa sebagai contoh, jadi bermakna kita hakikatnya bukan menghukum dia seorang, kita juga menghukum keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Bayangkan kalau seorang bapa tu dikena hukuman yang begitu panjang, hukuman penjara. Dia akan berakhir dengan keretakan rumah tangga. Isteri-isteri akan pasti mencari meminta supaya perkahwinan tu dibubarkan. Jadi hakikatnya hukuman penjara itu dia juga menghukum secara tak langsung keluarga orang yang melakukan jenayah. Masalah kepada segala masalah ini adalah kebanyakan pihak yang mengatakan hukuman penjara adalah hukuman yang terbaik, mereka membuat satu anggapan bahawa semua penjenayah ini melakukan kesalahan atas motivasi yang sama. Sedangkan kajian juga menunjukkan bahawa jenayah dilakukan oleh manusia ini oleh pelbagai motivasi, pelbagai sebab. Satu perumpamaan yang begitu cantik ditulis, telah dikemukakan. Mereka-mereka yang terlibat dalam soal kriminologi sini, mereka mengatakan kebanyakan pihak polisi maker ini, mereka mendekati isu hukuman ini seolah-olah mereka mengambil alat peralatan, dia panggil toolbox. Dia tahu dalam toolbox ini ada screwdriver, ada pelbagai alat yang lain. Tetapi ada hammer, ada screwdriver dan sebagainya lah. Tapi policy maker ini, dia hanya ambil hammer saja. Dia hanya guna tukar besi saja untuk selesaikan semua, untuk fix everything. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah banyak, bukan boleh menggunakan hammer saja. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita pergi ke sebuah kedai untuk baiki kereta kita, tiba-tiba orang yang nak baiki kereta kita ni, kita tengok alat yang dia ada hammer saja. Kita pun tak confident, boleh ke dia fix kita punya kereta ni, servis kereta kita. Begitulah analogi yang dikemukakan bahawa apabila kita merasakan hukuman penjara ini adalah hukuman yang satu-satunya cara untuk menyelesaikan jenayah. Sebab itu saya lihat, pengalaman saya dalam parlimen setahun di sini, saya dapati pihak sebelah sana merasakan bahawa apa jenayah kita selesaikan dengan hukuman penjara. Sebab apa saya kata begitu? Telah banyak pindaan dibuat ke atas kanun keseksaan, akta-akta seperti PCA, yang mana dalam beberapa section yang dipinda itu, dan saya telah sebut sebelum ini, pihak kerajaan merasakan bahawa orang yang melakukan jenayah ini harus dipenjarakan. Oleh kerana takut supaya mereka terlepas di penjara, setelah mereka dapati bersalah, maka dikenakan mandatory sentence, hukuman minimum.
Hukuman minimum ini telah dikenalkan dalam beberapa akta yang telah dipinda di dalam Dewan Yang Mulia ini. Akta Kakesan Bahan Lutupan pun ada hukuman minimum sentence. Akta PCA pun ada berkaitan dengan minimum sentence. Pindaan ke Akta Kanun Kesihatan ada minimum sentence. Di mana dengan adanya minimum sentence ini, pihak mahkamah tidak diberi kuasa untuk mengenakan hukuman lain kecuali hukuman penjara. Jadi bermakna sekaligus sepatutnya kita fikir bagaimanakah nak kurangkan banduan dalam penjara. Cuba kita lihat makna banduan dalam Seksyen 2 Akta Penjara. Dalam Seksyen 2 Akta Penjara mengatakan banduan ini tak semestinya orang yang disabitkan bersalah saja. Termasuk banduan ini ialah orang yang tak disabitkan bersalah. Saya boleh bacakan Seksyen 2. Banduan artinya seorang sama ada disabitkan atau tidak, yang dikurung dalam satu penjara dan berhubung dengan banduan yang disabitkan termasuk banduan yang dilepaskan secara bebas. Maknanya ada terdapat yang disilakan banduan ini yang mereka tak pernah didapati bersalah pun oleh mahkamah. Jadi kalau mereka dimasukkan penjara, bermakna orang yang tak bersalah ini, yang tak pernah didapati bersalah ini juga tertakluk, juga mengalami distress, mengalami masalah. Dan juga ada akibat kepada keluarga-keluarga dia. Sebab itulah, sebarang pindaan ke atas akta penjara ini, kita sekali concern kita. Saya mengatakan bahawa, Datuk Yang di-Pertua, apabila saya kata di hukuman penjara ini, bukan satunya hukuman yang sepatutnya dijadikan sebagai the only solution untuk menyelesaikan masalah jenayah, sepatutnya kajian dibuat oleh kerajaan. Saya ingin bertanya, adakah kajian telah dibuat? Adakah telah dibuat satu survey apakah keberkesanan hukuman penjara ini? Yang keduanya, apakah jaminan orang-orang yang telah dipenjarakan ini tidak akan mengulangi kesalahan itu? Saya minta, saya mungkin Kuala Kedah bangunnya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Sepang. Saya nak tambah sikit je tentang tadi orang-orang yang tidak dapati bersalah tapi terpenjara. Saya teringat beberapa kes di Amerika yang baru ini saja dalam setahun dua ini, dan tahun ini juga ada kes yang baru terbukti tidak bersalah setelah dilihat kembali keputusan DNA dan lain-lain lagi. Yang mengerikan ialah setengah daripadanya telah dipenjarakan sampai 15 hingga 20 tahun. Ada satu kes seorang muda berusia 17 tahun ketika ditangkap oleh polis, dipaksa buat pengakuan, dipenjarakan, orang American Black, dan akhirnya setelah 20 tahun berbebas. Jadi kadang-kadang benda tragik begitu berlaku, dan seperti yang Muhammad Sepang sebut tadi, itu kadang-kadang kita kena ambil perhatian bahawa tak semua mereka berada di situ kerana sistem yang kita ada ini tidak perfect. Terima kasih. Terima kasih kepada Kuala Kedah. Kuala Kedah, saya ingin tambah bahawa kes-kes yang dinyatakan oleh Kuala Kedah itu betul. Tapi paling kurang di negara-negara tersebut, orang itu telah dibicarakan dan kemungkinan adanya berlakunya pembicaraan yang tidak adil mengakibatkan hukuman itu dikenakan kata orang tidak bersalah. Tapi pokoknya mereka masih lagi dibicarakan. Tapi dalam penjara negara kita ini, ada orang-orang yang dimasukkan penjara tanpa dibicarakan langsung. Di bawah akta-akta yang dipanggil preventif ini. Yang ini yang kita tentang habis-habisan. Sebab apabila kita meletakkan mereka ini atas kategori banduan juga, sedangkan mereka tidak pernah disabitkan bersalah oleh mahkamah, kita secara tak langsung telah menghukum mereka. Sebab definisi banduan ini tak semestinya orang yang telah disabitkan. Macam ada dengar bunyi-bunyi tu boleh kau nak bangun. Ya, yes, teruskan ya. Saya nak katakan bahawa sebab itulah saya pelik. Dalam satu segi kita buat penjara ni memanglah tujuan kita untuk nak memenjarakan orang yang bersalah. Tapi kenapakah kalau kita sepatutnya dah ada penjara ni, kita fikir macam manakah paling kurang tu nak reduce jenayah ni dan reduce orang-orang dalam penjara supaya kita boleh kurangkan kos, dan kos yang kita buat untuk kita gunakan penjara tu kita boleh gunakan, salurkan ke tempat lain. Tetapi malangnya
apabila kerajaan menggubal undang-undang yang menggalakkan hukuman penjara ini, yang mengenakan hukuman mandatory, hakim langsung tidak ada peluang untuk kenakan hukuman lain. Saya dah terangkan, mandatory sentence ini bermaksud kita telah berpegang semua orang melakukan jenayah atas motivasi yang sama. Sedangkan orang melakukan jenayah ini macam-macam motivasi. Dan yang lebih kita takut lagi, memang ada satu hubungan yang rapat antara unemployment, kesusahan, keadaan ekonomi ini dengan keadaan jenayah. Kita bayangkan apabila harga minyak telah dinaikkan, lepas ini ada GST, kita pasti akan berhadapan dengan satu suasana, rakyat makin susah. Bila rakyat makin susah, ketika itu kita kena bersedia menghadapi satu keadaan yang mungkin kita tak suka, iaitu keadaan jenayah akan naik. Bila keadaan jenayah naik, kita akan dibicarakan. Kalau mereka dibicarakan di bawah akta-akta yang di mana mahkamah tidak dibenarkan untuk ada budi bicara mengenai hukuman lain, kecuali hukuman penjara, bermakna kita menggalakkan orang ini masuk penjara. So, jadi saya pun heran. Di manakah rasionalnya? Kita buat hukuman penjara ni dengan tujuan untuk memenuhi. Sedangkan kita selalu keluh kesah. Prison ni overcrowded. Berapa banyak telah didedahkan dalam akhbar di mana orang-orang yang masuk dalam penjara, ya ataupun mereka ini baru remanded, belum lagi dibicarakan, remanded saja. Tapi nak tunggu tarikh bicara punya lama, mereka kadang-kadang duduk situ 3-4 tahun, mungkin 5 tahun, tak dibicarakan lagi tapi remanded. Sebab mungkin tak boleh bayar bil dan sebagainya. Mereka tak bersalah lagi. Dan mereka ini dalam penjara. Dan apabila mereka dalam penjara, mereka telah secara tak langsung dihukum. Walaupun mereka belum bersalah. Jadi, dalam keadaan kesesak dalam penjara itu, kerana kita memasukkan juga orang-orang yang diriman ini, tiba-tiba kita buat undang-undang pula menggalakkan hukuman penjara lagi. Di mana rasionalnya? Tolonglah bangun debat. Tanya saya, tak betul ni Depang, tolonglah bangun. Ni tak ada orang bangun, tak best lah. Dia tak tahu. Saya suka berdebat dalam parlimen ni, tapi tak ada BN, tak ada yang dalam parlimen tak berdebat. Maknanya pengerang tak ada, tu rasa sunyi pula lah. Tanjung Karang tak ada ya. Tanjung Karang tak ada, sunyi lah. Teruskanlah, Tanjung Karang tak ada. Tolonglah bahas kata apa yang Sepang kata tak betul ni, bos, sedap sikit. Menteri Perumahan nak bangun boleh, tak masalah. Jadi saya nak mencadangkan supaya kaji semula. Dan saya juga ingin minta supaya pihak kementerian supaya tolong buat pindaan juga. Cuba kaji, minta Pegawai Negara kaji Seksyen 49 Akta Penjara. Seksyen 49 ini dia berkaitan dengan mereka-mereka yang dipenjarakan bukan kerana melakukan kejadian jenayah. Saya nak baca Seksyen 49 dengan izin pihak kedua. Pengasingan banduan. Seorang banduan yang dikurung di bawah proses sivil, yang ditahan secara reman, yang saya masukkan tadi, yang dikomitkan untuk dibicarakan, yang dikurung kerana tidak ada penjamin, lazim tidak boleh dicampurkan dengan banduan dan hukum penjara. Saya rasa ini satu seksyen yang perlu dipinda. Sebab bila kita lazimnya, bermakna tidak ada satu kewajipan untuk mengasingkan mereka. Saya minta supaya pihak menteri minta Pegawai Negara pindah Seksyen 49 ini kerana kategori banduan yang dinyatakan dalam A hingga D ini hakikatnya mereka bukan penjenayah. Tapi bila kita meletak, apabila kata lazim tidak dikedaki, tidak campurkan, bermakna tidak ada satu yang mandatory. Saya ingin mencadangkan supaya Seksyen 49 ini dipindah dengan meletakkan satu kewajipan, obligation, mandatory. Apabila kesalahan banduan yang dikatakan banduan ini, iaitu yang terlibat dalam kes civil. Contoh dalam kes civil, dia tak dapat bayar hutang, maka dibuat execution, proceeding, tindakan pelaksanaan, dia dikenakan hukuman penjara. Lepas tu dicampur pula dengan mereka-mereka yang hardcore criminal. Dan ini akan membahayakan mereka. Jadi saya ingin mencadangkan, bukan ayat lazimnya, mesti wajib diasingkan.
Begitu juga dalam Seksyen 49, Subsection 3, seorang banduan muda hendaklah setakat yang dibenarkan dengan tempatan ditempatkan perasingan. Ini pun bukan satu seksyen yang mewajibkan banduan muda ni diasingkan. Dia kata setakat yang dibenarkan oleh keadaan tempatan. Maknanya dia masih lagi conditional dengan izin, bersyarat. Jadi saya minta supaya kerajaan banduan muda ni, banduan muda maksud banduan yang bawah umur 20 tahun. Maknanya banduan-banduan ini very fragile. Mereka ini seharusnya kalau boleh jangan dimasukkan penjara langsung. Tapi bila mereka ini dimasukkan penjara, tiba-tiba tidak ada satu kewajipan pihak penjara harus asingkan mereka daripada penjenayah-penjenayah yang lain. Bermakna kita telah mendedahkan mereka pada risiko. Bayangkan kalau anak-anak muda ini kita masukkan dengan penjenayah-penjenayah yang terlibat dalam kes bunuh dan sebagainya. Jadi saya mohon supaya Seksyen 49 ini, walaupun dalam pindaan ini tidak melibatkan 49, tapi di peringkat dasar ini, saya mohon supaya pihak kerajaan mengambil kira apa yang saya katakan itu, sebab saya percaya Seksyen 49 ini mesti dijadikan satu mandatory pengasingan pada pesalah-pesalah ataupun banduan-banduan yang tertentu. Mungkin istilah banduan itu juga patut dikaji semula. Bayangkan kalau orang yang diriman dalam keadaan tidak melakukan salah pun dipanggil banduan, ni stigma ni. Stigma ni bukan benda yang mudah kita nak buang. Kalau kita katakan tak bayar hutang kerana kita tak bayar hutang, kita dimasukkan penjara. Lepas tu orang panggil kita banduan. Sedangkan hakikatnya mereka bukanlah banduan. Tapi stigma banduan itu akan menghantui mereka. Jadi saya mohon jugalah kalau boleh, ini juga satu perkara yang kita kena fikirkan. Mungkin yang lebih elok lagi, bagi kategori-kategori mereka ini, mestilah dibuat satu sistem yang lain. Bukan dimasukkan penjara. Tidak dimasukkan dalam mana-mana penjara dalam negara kita ini. Apa kita nak namakan tempat lain tu, kita terpulang. Itu kementerian kena fikirkan. Tapi saya meminta supaya bagi pesalah-pesalah yang saya kata tadi, antara yang dalam Seksyen 49 itu, mestilah diasingkan terus. Bukan diasingkan dalam arti kata masuk penjara lepas tu diasingkan dalam sel lain. Itu mungkin peringkat pertama kita buat itu dulu. Tapi yang lebih baik lagi, kita buat satu overhaul. Mereka ini langsung tidak dibenarkan masuk penjara. Mereka ini mesti ada satu benda lain ataupun satu tempat lain yang perlu kita tempatkan mereka sementara mereka ni. Sebab kita saya rasa kerajaan boleh fikirkan benda itu. Berkaitan dengan mereka-mereka yang masuk penjara di kalangan wanita. Kajian di balik Guardian menunjukkan sebenarnya hukuman penjara ke atas wanita adalah hukuman yang paling dipanggil hukuman yang paling buruk yang tak sepatutnya dikenakan. Sebab wanita ini apabila dia dipenjarakan, bayangkan kalau dia ada seorang anak, ibu dipisahkan dengan anak yang kecil dan sebagainya, dia akan mengalami lagi masalah yang lebih besar. Mungkin kita kata, kalau dia tak nak tu, kenapa dia buat jenayah? Kenapa dia tu? Memang betul lah, dari satu segi kita boleh kata begitu. Tapi hakikatnya peranan kerajaan bukan sekadar nak hukum rakyat, bukan nak hukum, tapi juga nak membetulkan mereka, nak reform mereka. Sebab itu teori punishment ni bukan sekadar deterrent, tapi juga reform, untuk reform manusia. Seperti mana katakan oleh Batu Pahat tadi, malahan reform ini lebih penting lagi. Sebab itulah dari segi saya bercakap sebagai orang Islam, ahli parlimen Islam, saya nak katakan dalam Islam hukuman penjara dalam kesalahan berat dia kata hampir tak ada. Dalam kesalahan-kesalahan berat ini semua tak ada hukuman penjara. Dalam hukuman berkaitan dengan hudud ni satu pun tak ada melibatkan penjara. There must be a reason. Sebab kami percaya hudud daripada Allah SWT. Dan mesti ada sebab kenapa Allah tak kenakan hukuman penjara ini. We must know we must also ponder the wisdom of the Almighty God. Sebab kita kena tahu kenapakah hukuman-hukuman ini tidak dikenakan hukuman tu. Sebab bagi dalam Islam dia melihat jenayah ini bukan dari satu sudut saja, bukan dari sudut hukuman, tapi daripada sudut yang lebih holistik. Sebab jenayah ini dia berpunca daripada pelbagai bangsa. Sebab tu hukuman ni mestilah ada kaitan dengan dia punya sosiologi, dia pergi biologi, semuanya diambil kira. Sebab bila kita hanya meletakkan hukuman satu saja, imprisonment saja, kita menganggap bahawa semua pesalah melakukan kesalahan di atas satu faktor yang sama. Yang inilah yang saya rasa yang sepatutnya kita tidak boleh melakukan kesilapan yang begitu. Poin baru.
Poin tu pun tak faham lagi, nak poin baru apa? Yang seterusnya, saya dah banyak bagi poin dah. Ni apa ni, menteri bangunlah. Minta izin dengan ni, tanya soalan. Ini mencelah aja. Semalam nak jawab pasal apa tu pun susah, nak sibuk pasal ni pula. Nak berlawan dengan apa ni, dengan apa ni. Seterusnya saya ingin juga mengatakan tentang sistem payroll ini. Memang ada satu kita tahu asal penjara kita setelah lama didesak, akhirnya telah mengadakan provision tentang payroll. Untuk makluman mereka yang mungkin tidak biasa dengan payroll system, payroll ini bukanlah satu bentuk penghentian hukuman, tapi dia lebih kepada usaha untuk nak reform. Ini salah satu bentuk reform yang memang yang ada di dalam payroll system. Saya ingin bertanya kepada pihak menteri, sejauh manakah payroll system ini telah berjaya menyelesaikan masalah jenayah ini, dan berapakah jumlah banduan-banduan yang dipenjarakan setelah didapati bersalah oleh mahkamah dalam kes jenayah yang telah pun menerima payroll ini, telah diberikan payroll ini, dan apabila mereka diberikan ini, berapa ramai pula yang telah melanggar payroll itu, pihak menteri. Yang ketiganya, saya ingin bertanyakan, adakah kerajaan bersedia untuk mungkin meminda tentang anggota lembaga payroll ini? Sebab berdasarkan yang ada sekarang ini, saya rasa jumlah itu terlalu minimum. Saya ingin mencadangkan kepada pihak menteri, kalau boleh ada wakil daripada parlimen ini, ada wakil ahli parlimen yang dibenarkan duduk dalam payroll ini, lembaga payroll ini. Sebab apa saya katakan begitu? Apabila ahli parlimen ini terlibat dalam payroll ini, sekaligus dia dapat peluang secara orang kata first hand knowledge berkaitan dengan apa yang berlaku dalam penjara. Saya dipahamkan oleh rakan saya daripada Subang bahawa sebelum ini ada peruntukan mana-mana ahli parlimen ini boleh pergi mana-mana prison, pergi penjara, in fact without notice. Dulu kita boleh pergi penjara, tapi sekarang kita pula nak dimasukkan ke penjara. Ini masalah. Dulu kita pergi penjara bukan sebagai banduan. Kita pergi penjara untuk nak tengok apa berlaku dan kita boleh bawa input-input ke sini. Tapi sekarang, kerajaan sekarang ini, dia pindah benda-benda tu, dia tak benarkan ahli parlimen suka-suka pergi penjara, tapi dia pindah dengan secara subtle, dia nak ahli parlimen ni pergi penjara jadi banduan. Sebab tu dia dakwa Shah Alam, didakwa Seputih, didakwa mereka-mereka ni. Ini sebenarnya ikut betul-betul cara Lee Kuan Yew lah Singapura. Apabila nak berlawan dengan pembangkang ini, maka digunakan proses mahkamah. Dulu gunakan ISA. Sebab orang kata ISA zalim, dia kata sekarang kurang zalim sikit, kita gunakan mahkamah. Kita gunakan akta-akta draconian ini untuk dakwa. Maknanya ada dakwa lah. Kurang-kurangnya ada pendakwaan, ada bicara, tak zalim dah. Sebenarnya itu pun juga kezaliman. Apatah lagi, mereka-mereka yang didakwa ini, didakwa dalam keadaan kerajaan telah berjanji di depan rakyat. Seluruh dunia tahu bahawa kita akan hapuskan akta hasutan. Rakan saya daripada Parit Bunta terlibat dalam dalam mendraft rang undang-undang yang baru untuk gantikan akta hasutan. Telah siap dah. Kami peguam-peguam dari lepas, kita juga turut bantu bagi input-input. Tak dibayar pun, kita bagi input untuk supaya akta kehamilan kaum ini digubal di dalam parlimen ini untuk menggantikan akta hasutan. Tiba-tiba saya dipahamkan oleh Parit Bunta, ada desakan daripada UMNO tak mau buat akta ini, kekal akta hasutan. Ini menunjukkan kerajaan ini bukan saja pembohong, tapi kerajaan yang mungkin janji, yang mau orang-orang yang berlawan dia dengan secara demokrasi dimasukkan ke penjara. Ini satu kaedah yang paling diktator. Okey.
You tu. Batu Gajah bangun yang Itu je boleh cakap menteri. Masuk hospital, blood pressure, itu je boleh cakap. Kalau setakat cakap macam itu, baik duduk kedai kopi lah. That's the only word you can say. Okey, Batu Gajah. Ini baru nampak standard. Itu dua tak ada standard langsung lah. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Tadi Yang Berhormat Sepang ada mengatakan bahawa dulu ahli-ahli parlimen dibenarkan untuk masuk melawat penjara. Tapi tiba-tiba sekarang kita tidak dibenarkan untuk masuk, undang-undang telah dipindah. Undang-undang telah dipindah dan tidak dibenarkan untuk masuk lagi ke penjara untuk melawat dan sebagainya. Apa kata Sepang, kalau kita semua ahli-ahli parlimen pindah balik undang-undang tersebut dan membenarkan ahli-ahli parlimen untuk melawat penjara bila-bila masa. Sebab ini adalah penting. Sebab kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam penjara. Ada banyak masalah yang terdapat dalam penjara, tapi kenapa pula ada undang-undang yang menghalang ahli-ahli parlimen daripada masuk dan untuk mengetahui keadaan sebenar dalam penjara. Jadi setuju tak Yang Berhormat Sepang kalau semua ahli-ahli parlimen sama sekali menyuarakan supaya kita diberi hak untuk melawat penjara? Terima kasih kepada Batu Gajah. Untuk makluman menteri, dua-dua menteri tu, ni cara tanya soalan. Cara bercakap. Bukan macam menteri tu. Marah, relax lah. Check blood pressure. Saya nak beritahu bahawa saya bersetuju dengan apa dia kata ke Batu Gajah itu. Dan saya rasa lebih baik peruntukan seperti itu ada daripada kita dibenarkan dalam bentuk ad hoc pergi penjara. Maknanya kita pergi tu dalam keadaan kita bagi notis dulu pada penjara. Saya rasa kalau kita bagi notis dulu pada pihak penjara untuk pergi, dia akan sempatlah untuk repair dan sebagainya. The idea of having a surprise visit itu satu yang baik. Sebab apa? Apabila kita pergi dalam keadaan kata orang buat spot check itu dalam keadaan dia tak rasa tidak rasa macam ada sesuatu yang dia sempat untuk disembunyikan. Sebab itu saya mencadangkan supaya kalau saya sebenarnya tak berapa pasti section berapa, tapi saya minta supaya revive balik benda tu. Sebab kalau kita ada ahli parlimen ini dalam konteks dalam sebuah negara ini tanpa mengira di mana parti yang mereka associate diri mereka, kita semua sebenarnya berperanan untuk nak baiki negara kita ni dengan supaya ke arah lebih baik. Jadi sebab itulah saya percaya ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen kerajaan mestilah diberikan beberapa privilege yang mungkin tidak didapat dirasai oleh setengah-setengah orang lain. Privilege itu untuk gunakan, bukan untuk kita gunakan suka-suka. Tujuannya untuk kita membaiki sistem dalam negara kita ini. Sebab itu saya minta supaya privilege itu dikembalikan kepada ahli parlimen. Supaya kita boleh pergi dan kita boleh membuat surprise visit ini untuk dan kita dapat input-input tu kita boleh gunakan di dalam ini. Itu yang pertama. Yang seterusnya, saya juga minta supaya pihak kerajaan apabila tadi dikatakan oleh Jelun bahawa penjara sekarang pun telah dimula ada sekolah, ada kelas agama dan sebagainya. Memang di England pun dia semua agama, semua orang-orang yang terlibat, semua oleh kerana prisoners ini terdiri daripada pelbagai agama. Memang saya dipahamkan di sana imam pun dibenarkan, padri dibenarkan, semua agama dibenarkan, orang tokoh agama dibenarkan masuk. Itu memang ada. Menunjukkan bahawa mana-mana negara pun sedar bahawa peranan agama untuk reform manusia. Jadi agama ni tak boleh kita nak ketepikan dari segi peranannya untuk reform manusia. Tapi yang saya lebih daripada itu, saya minta supaya kerajaan juga kita mesti train, mesti ada satu proses untuk kita betul-betul mendidik mereka-mereka yang bekerja di penjara, khususnya orang-orang yang terlibat dalam menjaga banduan ini. Warden ini. Selama ini saya rasa di dalam negara kita, pengalaman saya melihat menjarahi penjara-penjara, jumpa dengan klien ataupun anak guam di dalam penjara, saya lihat warden ini dia lebih kepada menjadi macam guard, maknanya lebih kepada menjaga behavior orang itu, panduan. Kadang-kadang ada setengah yang lebih nakal sikit, kadang-kadang dia
dia bergurau dalam bentuk yang kita pun dia panggil saja, suruh macam-macam lah. Tapi yang saya rasa lebih penting lagi ialah warden ini juga sepatutnya kita upgrade dari segi knowledge dia, dari segi kepakaran dia, supaya mereka ini juga secara tak langsung boleh terlibat dalam mendidik banduan itu. Maknanya kalau kita boleh train warden ini dengan ilmu-ilmu yang baru, ilmu agama dan sebagainya, sehingga kan mereka ini bukan saja berperanan untuk setakat nak hukum ataupun nak kawal dipanggil prisoner saja, tapi yang lebih penting mereka ini ibarat macam kawan kepada banduan-banduan ini, supaya mereka juga boleh membantu secara tak langsung reform ataupun membaiki masalah ini. Saya nak tanya, adakah dah ada satu usaha dibuat untuk nak train warden ini? Kalau dah ada, apakah yang telah hasilnya? Kalau belum ada, saya harap supaya kerajaan cuba ataupun kena fikirkan soal ini. Sebab apa? Kalau kita boleh train mereka, hakikatnya kalau kita boleh jadikan prison ini ibarat sebagai satu tempat untuk mereka belajar, untuk mereka reform diri, kita berjaya kurangkan kos. Sebab apabila jenayah dilakukan, hakikatnya kos ditanggung oleh masyarakat begitu tinggi. Jadi saya harap supaya kerajaan dapat memikirkan kaedah ini ataupun proses untuk ini. Yang akhir sekali, kalau dah ada dipertingkatkan lagi lah. Apa ni saya tak tahu lah, tapi yang berdasarkan pengalaman saya lihat, kebanyakan mereka ini memang mungkin tak semualah, kebanyakan mereka ini dia memainkan peranan yang begitu minimum lah, setakat jaga panduan dan sebagainya. Seterusnya, mungkin terakhir saya nak nyatakan juga, ini permintaan daripada warden-warden penjara ini, mereka juga minta supaya mereka juga diberikan kenaikan gaji. Saya ni seantara ahli parlimen yang sering bercakap naik gaji orang lain lah. Saya bercakap tentang gaji Muhammad hakim. minta penjelasan. Ya. Menteri. Pasal yang Muhammad cabar banyak orang, saya tunggu kat luar, saya terpaksa masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama, kenapakah warden ni berjumpa yang Muhammad? Kenapa tak jumpa kami? Kami di antara orang yang boleh mempertimbangkannya dengan lebih cepat lagi. Nombor satu, adakah mereka ni sebenarnya tak jumpa yang Muhammad pada anggapan yang Muhammad saja? Yang keduanya, yang Muhammad tak setujukah dengan kenaikan allowance dengan perubahan allowance ahli-ahli parlimen? Kalau tak setuju, yang Muhammad kena cakap tak setuju, kalau setuju cakap setuju. Ya betul answer. Kalau nak jawab boleh jawab. Macam nak jawab ke? Saya jawab yang pertama lah. Yang kedua tu saya tak nak jawab. Yang pertama dia tanya, adakah banduan ini kenapa jumpa dengan saya, tak jumpa dengan sebelah sana? Kita kena tanyalah, mesti ada sebab. Kenapa yang dia suka sangat dengan Parti Rakyat, dia tak suka dengan sana? Itu kena tanya diri sendirilah. Mungkin ada keburukan-keburukan di sana yang orang rasa kami tak percayalah pada orang atas tu. Mungkin lah, saya tahu, kita tanya mereka lah. Kita tanya mereka. The fact that mereka nak jumpa pada kita menunjukkan mereka tahu kita lah yang boleh menjuarai masalah rakyat. Sebab itulah mereka percaya pada kita. Sebab. Kalau mereka tahu kita tak boleh buat kerja, tak boleh menjual, sebab kita berani menyatakan kebenaran dalam parlimen ini. Kita tak takut pada sesiapa, tak takut pada menteri ke, tak takut pada siapa. Nak dakwa kita ke, nak apa kita silakan, tapi kita akan terus bercakap menjuarai masalah rakyat. Silakan. Terima kasih Sepang. Saya nak dapat pandangan. Satu lagi pandangan Sepang. Satu lagi channel atau saluran yang kita sering dapat dengar aduan dan input dari pegawai-pegawai penjara ialah di sebelah sini ramai kita duduk dalam penjara. Saya duduk sembang bukan 1 jam, 2 jam, tapi 1 malam, 1 hari. Mereka apa pun beritahu. Saya nak cadangkan di sebelah sana, kalau boleh adalah beberapa orang pemimpin yang juga masuk duduk bersama-sama supaya kita boleh dapat tahu lebih mendalam dugaan mereka, masalah mereka,
Dan saya nak ambil kesempatan ini yang kita duduk dalam penjara ni, kita nak ambil kesempatan ini untuk sampaikan penghargaan kita kepada mereka yang pernah jaga dan memberi layanan yang baik kepada kita. Biasanya yang jadi masalah bukan dari pihak penjara. Penjara ini kebanyakan profesional dan mereka mengutamakan kebajikan orang yang ditahan ini. Tapi mereka ni lebih susah lagi kerana mereka seolah-olah orang banduan sudah keluar, dibebaskan, mereka masih duduk dalam penjara. Itulah yang disebut oleh pegawai-pegawai penjara. Mereka yang seolah-olahnya mereka yang dikurung dalam penjara. Terima kasih. Terima kasih kepada Batu. Jadi saya rasa saya dan Batu telah menjawab keluhan daripada penjelasan. Boleh silakan. Penjelasan, duduk. Yang Berhormat, sebenarnya kita Yang Berhormat kena tahan dalam penjara. Walaupun saya tidak ditahan dalam penjara dan minta simpang untuk ditahan, tetapi saya juga saya dan juga kawan-kawan memberi perhatian kepada penjara. Kita kalau ada upacara-upacara Hari Merdeka, Hari Korban, kita sentiasa berada di sana dan kita tahu, kita mendapat maklumat. Dan malah penjara di Perlis, dia bukan sebarang penjara, dia penjara untuk correction, bagi banduan-banduan. Jadi kedudukan mereka berlainan. Kemudian yang keduanya tentang bahawa banduan dibebas, mereka masih dalam penjara. Yang Berhormat, ini dalam keadaan tugas masing-masing lah, ya, tugas masing-masing. Dan kita tahu bahawa semua sekali anggota penjara berada di kawasan awam dan juga kawasan security. Jadi benda itu sangat masalah tugasan. Walaupun mereka berpuas hati dengan kerajaan yang ada sekarang. Ini seorang dua yang mungkin adik-beradik kawan-kawan yang Berhormat cakap kata ini mewakili penjara. Tak, majority of them ialah penyokong kami dan sayang kepada kami. Nombor dua, yang Berhormat setuju tak elang ahli parlimen dinaikkan? Saya nak rekod sekarang. Tak setuju cakap tak setuju. Apa nak buat, inilah menteri yang kita ada. Sementara belum tukar, kita kekallah menteri dulu. Okey, saya nak kata gini lah. Sebenarnya apabila saya bercakap ini, memang kita banduan ni jumpa kita, orang-orang kerja penjara ni, mereka berjumpa pada kita, mungkin mereka melihat apa yang berlaku dalam parlimen. Tapi saya nak katakan bahawa, saya tak katalah bahawa kerajaan langsung tak ada buat apa-apa. Cuma saya katakan bahawa saya nak sampaikan apa yang keluhan mereka. Keluhan mereka adalah antaranya gaji yang rendah. Dan mereka juga kata apabila mereka bekerja di situ, mereka juga berhadapan dengan risiko. Saya tak tahulah, saya tak ada detailnya, tapi ada yang beritahu pada saya, apabila ada banduan yang terlibat, yang ada kena AIDS tu, dia sila bangun. Kalau nak cakap sila bangun. Jadi macam menteri ni, rajin bangun. Sebab dia ingat dia masih lagi dekat backbencher. Tak apalah, kita raikan. Tapi saya nak katakan bahawa mereka mengatakan, ada daripada banduan ini mengatakan bahawa mereka ada banduan yang kena yang terlibat dengan heroin dan sebagainya, dihinggapi penyakit AIDS, dan kesannya terkena juga kepada warden-warden. Saya tak ada nama warden-warden, tapi saya dipahamkan begitu. Jadi saya nak dapat pengesahan. Kalau ada, bermakna menunjukkan warden-warden ini terdedah dengan risiko yang sebegitu. Sudah tentulah nature kerja mereka itu dalam keadaan begitu perlulah diberikan satu ganjaran yang agak sesuai dengan mereka itu. Dan saya dipahamkan apabila berlakunya kes Sulu dulu, mereka ni juga terpaksa ada daripada mereka warden itu yang diminta bertugas mungkin ada tahanan-tahanan yang dibawa tu untuk mereka terlibat dalam mengawal tahanan-tahanan itu. Jadi maknanya mereka punya tugas ini adalah tugas yang agak mencabar. Jadi saya menyampaikan suara hati mereka melalui kami untuk the plight ataupun dengan izin dia punya beban itu juga dapat diambil kira oleh pihak kerajaan. Jadi saya itu yang mereka ingin sampaikan. Yang seterusnya saya nak katakan,
Boleh saya mencelah? Silakan. Saya tengok tadi mendabik dada konon-konon juara rakyat. Tetapi cabaran daripada Arau untuk menjawab setuju tak setuju untuk naik elam, tak berani jawab. Nampaknya lebih pengecut daripada ayam yang ada di luar dewan kita ini. Adakah kita menentukan juara tu berdasarkan setuju tak setuju? Apalah punya standard tu. Standard juara, kau berani tak jawab soalan Arau? Itu ke? Menteri Bangun ni awak. Tuan Speaker, Tidak, Ya. saya tak boleh tuan. standard ni walaupun standard perkataan yang indah, Menteri tapi peraturan mesyuarat. unparliamentary. Peraturan mesyuarat. Unparliamentary, Kalau dah peraturan tanya dah, mesyuarat. nak bagi menteri awak. Peraturan mesyuarat, duduk Yang Berhormat. Standard walaupun perkataan yang indah, tapi untuk sekarang ni Yang Berhormat cuba menunjukkan penghinaan kepada Greek, seolahnya Yang Berhormat ni ada standard. Alah, lawyer Yang Berhormat, tekak lawyer Yang Berhormat tu tak ada standard lagi. Kau nak kira lah kan. Dia tarik balik perkataan tak ada standard dengan statement tersebut. Yang ada standard. Saya tarik. Tarik, Saya very kata good, very good. tak ada, saya tarik pada standard, tak ada kelas lah. Jawab. Tengok lagi. Ni unparliamentary. Tak boleh. Unparliamentary. Yang Berhormat, Standard ni bukan Ni, perkataan kalau Yang unparliamentary. Berhormat seorang pejuang Islam, bolehkah orang Islam bercakap macam tu pada orang lain? Ya, kalau memang Memperendah. begitu. Nabi sendiri sayangkan Speaker, umat dan tak pernah peraturan membezakan umat. mesyuarat. Ini lawyer spang boleh kata orang ni ada kelas tak ada kelas. Peraturan mesyuarat. Bagaimana nak jadi lawyer? Batu, Menteri, you duduk, batu. Menteri yang menjaga Batu hak duduk. ehwal parlimen ini tidak mengikut peraturan mesyuarat dan Lu tidak duduklah. menghormati Batu, duduk. speaker. Tak Ni apa. saya dengan dia. Mana lah. boleh macam tu? Saya dengan dia. Tanya. Apa ni? Speaker kena tegur lah. Duduklah, Kalau you duduk. kita buat peraturan mesyuarat kita salah, takkanlah menteri is Bukan above menteri. the law. Dia Sepang cabar dah tadi. seakan-akan bagi Dia jalan tak yang sebut, awak. dia tak sebut menteri, dia kata belah sana. Cabaran belah sana termasuk saya. Belah sana dia Yalah, kata. menteri Kalau Yang menteri Berhormat tak, kalau dalam Yang Berhormat tak hal masukkan ehwal menteri orang. hal Saya ehwal tahu menteri tak boleh bercakap. parlimen kena ikut peraturan parlimen. Peraturan mesyuarat, sila duduk. Terima kasih. Saya boleh. Jawab. Ya? Tak boleh Habiskanlah awak. habiskan. Maknanya apa yang saya cakap tak salah lah. Sebagai penggulungan. Tapi penggulungan saya mungkin makan masa juga. Sebab saya punya gulung ni ada style sikit. Jadi kena lambat sikit lah. Jangan marah, relax. Okay. Saya nak kata bahawa kita bercakap tentang penjara ini, kita juga kena faham. Mungkin ramai dari kita tak masuk penjara Kajang, tak penjara Sungai Buloh. Tapi hakikatnya, dalam negara di mana adanya akta-akta yang draconian, di mana hak kebebasan bersuara, kita bercakap, kita dikenakan censure dan sebagainya, hakikatnya kita juga berada dalam penjara. Hakikatnya ramai rakyat Malaysia juga berada dalam penjara. Walaupun tidak dinamakan penjara Sungai Buloh dan sebagainya, kita juga dipenjarakan. Penjara bermakna kebebasan kita disekat. Kebebasan kita dihalang. Jadi apabila kita bercakap sikit-sikit kena akta, sikit-sikit kena dengan undang-undang yang draconian ini, hakikatnya kita semua juga jadi banduan dalam negara kita ini. Jadi sebab itulah bagi saya, kita juga kena hapuskan segala akta-akta yang zalim ini supaya kita juga rakyat tidak dipenjarakan oleh kerajaan Barisan Nasional. Jadi saya rasa itu saja dapat saya sampai untuk debat ataupun berbahas mengenai akta ini. Terima kasih. Yang mata merah.